Okey, kita berjumpa lagi untuk video yang seterusnya. Okey, so kita sambung perbincangan jawapan bagi soalan percubaan Negeri Kelantan tahun 2020. Okey, untuk kertas 3 bagi soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 kita bincang hari ini. Okey. Okey, so kita teruskan. Okey, untuk soalan nombor 2 ini, cikgu share dulu apa tips yang kamu kena tahu, apa kemahiran yang kamu kena kuasai untuk menjawab soalan 2 ini supaya kamu boleh dapat skor 12 markah penuh. Okey, so kita tengok soalan ini dia akan tanya tentang soalan yang menyatakan hubungan. Okey, so sama seperti soalan 1 dalam video sebelum ini. Okey, so kita tengok kalau kamu nak tahu apa hubungan tu. So dalam fizik ni sebenarnya dia ada 6 bentuk graf untuk hubungan, tetapi untuk yang selalu masuk dalam peperiksaan ni biasanya ada 4 jenis inilah. Okey, yang pertama iaitu berkadar terus. So kalau kamu ingat lagi, berkadar terus ni dia mesti melalui asalan. Okey, so kita kata graf macam ni hubungan dia berkadar terus. Kalau berkadar songsang pula, dia adalah graf melengkung yang tidak menyentuh sebarang titik. Okey, kemudian kalau meningkat secara linear, biasanya dia adalah garis lurus juga, tetapi dia tidak kena dari asalan. Okey, so mungkin macam ni contohnya. Okey, dan kita ada yang keempat, kita kata kalau graf yang kita kata berkurang secara linear ni, so dia turun macam ni. Okey, so kamu tengoklah, kamu kena ingatlah 4 tips ini. Okey, 4 jenis graf ni. Okey, kemudian untuk mengira kecurunan, kamu kena tahu formula lah. Okey, formula ni, so untuk mengira kecurunan kita ada 3 markah. So kejap lagi cikgu share apa markah yang kamu boleh dapat tu untuk mengira kecurunan. Okey, kemudian last sekali soalan ni dia akan minta kamu menyatakan langkah berjaga-jaga. So kemahiran yang 3 ni kamu kena kuasai betul-betul lah untuk dapat 12 markah penuh. Okey, so kita tengok apa contoh langkah berjaga-jaga yang kamu boleh tulis. Okey, contohnya kita buat ayat macam ni lah. Mata mestilah berserenjang dengan skala atau bacaan pada alat pengukuran untuk mengelakkan ralat paralaks. So dia mesti ada cara apa kamu nak pilih sebagai langkah berjaga. So kamu kata mata kamu nak berserenjang. Okey, so bila kamu ada ambil satu langkah berjaga-jaga, maka kamu kata kamu kena bagi sebab kenapa kamu pilih langkah berjaga-jaga tersebut. So kita pilih kat sini kita kata untuk mengelakkan ralat paralaks. Okey, so untuk membezakan setiap eksperimen yang kamu jalankan ini, yang kamu jawab ini, okey, so yang hanya berubahnya yang cikgu label warna kuning ni, okey, iaitu alat pengukuran. So kamu tengok alat pengukuran tu apa. Kalau kata contoh ni, pemanjangan dia unit dia cm, mestilah kita guna pembaris meter. Okey, so kalau kata F daya spring, so mungkin dia guna neraca spring. Kalau GSIM mungkin menggunakan neraca neraca GSIM tu, neraca 3 alur apa semua tu. Okey, so kita terus ke soalan kedua. Okey, soalan ini menyatakan seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara rintangan R dengan diameter D bagi wayar konstantan dan menentukan nilai kerintangan P untuk konstantan tersebut. So dikata panjang L semua wayar konstantan digunakan ialah 2/10 kuasa 2 mm. Okey, so kamu take note lah, kamu highlightkan setiap keyword dalam soalan ini. Okey, so kita tengok keputusan tu. Kamu yang ni soalan 2 kamu tak baca pada alat radas, kamu dah diberi graf yang dah siap-siap diplot. Okey, so dia tunjuk keputusan eksperimen ditunjuk oleh graf R melawan 1/D kuasa 2. So D tadi apa? Tengok balik, D ni ialah diameter dawai. R ini apa? R ini nilai rintangan. Okey, so kita tengok grafnya. Okey, so ini adalah grafnya. Okey, R melawan 1/D kuasa 2. So nyatakan hubungan antara R dengan D kuasa 2. So kamu tengok semula yang cikgu share dekat sini tadi. Okey, so kita ada 4 jenis.
So kita perasan tak yang ni adalah jenis yang mana? Okey, so graf dia tu, garisan dia tu tergantung. So kamu kena buat satu garisan, panjangkan garisan ini. Okey, so kamu dapati ia melalui asalan. So apabila melalui asalan, kita tahu graf ini adalah graf yang mana? Okey, so graf yang pertama. So hubungan dia adalah berkadar terus. So kamu tulis saja berkadar terus dengan 1/d kuasa 2. Okey, tetapi soalan ni tanya dengan d kuasa 2. So hati-hati. So kalau kata dia tanya R dengan d kuasa 2, kita tahu kalau graf R ini 1/d kuasa 2, kita dapat garis lurus. So sebenarnya kamu boleh convert graf ini menjadi d kuasa 2. Okey, maksudnya kalau kita convertkan 1 per reciprocal dia tu, so kita akan dapat graf macam ni. Okey, so jawapannya kamu boleh tulis R berkadar songsang dengan D kuasa 2. Okey, so hati-hati. Yang pertama tadi, kalau kamu nak guna jawapan berkadar terus, kamu kena tulis dengan 1/d kuasa 2. Okey, alright. So kamu dapat kat situ 1 markah. Okey, so kita tengok soalan yang kedua. Tentukan nilai D apabila R 0.4 ohm. So dia kata tunjukkan pada graf. So kat sini 3 markah ni. Macam mana nak dapat 3 markah? Okey, so markah pertama kamu cari dekat graf, kat manakah R 0.4. So R nya 0.4, R tengok paksi Y 0.4 kat sini. So ini adalah R 0.4. So tandakan garisan dekat kamu punya graf. Okey, turun ke bawah. Kamu tengok ni kena kat mana ni? Okey, kena pada 0.3. Okey, so kita tahu. Okey, kejap cikgu padam dulu sikit ni. Okey, so kita tengok kita ada kita dapat tu 1/d kuasa 2 tu ialah 0.3. Kamu kena hati-hati, 0.3 ni bukan D. Okey, ini 1/d kuasa 2. Jadi kamu kena cari dulu macam mana nak cari D kuasa 2. Maksudnya dia ialah 1/0.3. Okey, so D kuasa 2 ni 1 bagi 0.3. Kita dapat kat sini ialah 3.3333. Banyak kan dekat kalkulator. So soalan tanya D kuasa 2 ke D? Soalan tanya D. Maka kamu kena kuasa D ni kamu kena buat square root lah kepada 3.333 tu. Okey, so kita dapatlah jawapan kita D+1.8257 mm. Okey, so unit jangan lupa. Okey, boleh Okey, so kamu dapatlah 3 markah. Markah pertama tunjuk pada graf. Okey, markah pertama tunjuk pada graf. Markah kedua tunjuk jalan kira ni. Macam mana daripada 1/d kuasa 2 kamu nak dapatkan D. Dan jawapan markah ketiga ialah jawapan akhir berserta unit yang betul. Okey, so jangan risau kalau kata sebenarnya cikgu tunjuk kat sini ada 4.8257. So sebenarnya kita ada range jawapan yang diterima. Okey, so biasanya range dia tu antara 1.82 hingga 1.83. So selagi mana nilai jawapan akhir kamu berada dalam range yang diberi, maka jawapan kamu adalah betul lah. Kamu masih berhak untuk dapat markah ketiga. Okey, so selesai untuk soalan A. Okey, so soalan A okey. Kita ke soalan B. Okey, soalan B minta hitung kecerunan M bagi garis graf R melawan 1/d kuasa 2. Tunjukkan pada graf macam mana kamu nak tentukan nilai M. M ni apa? M ni kecerunan. Okey, so ingat lagi kecerunan, formula yang kamu belajar dalam matematik. M ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, so sama juga kita masih lagi gunakan graf yang tadi.
Okey. So untuk kecerunan ni cikgu sebenarnya dah terangkan dengan lebih detail dalam salah satu video cikgu. Kamu boleh tengok dekat cikgu punya channel. Okey. So kita tengok markah dia 3. So markah pertama, okey. So dalam video cikgu ada share kita buat guna kaedah PMK. Okey, P ni apa? P ni pilih 2 titik. Okey, kamu pilih 2 titik. Titik biasanya cikgu suka pilih titik yang paling kecil ni. Senang. Kosong, kosong. Okey. Kemudian pilih titik yang kedua. Okey, titik yang kedua nak pilih yang mana? So, kamu pilihlah. Nak pilih yang paling besar pun boleh. So, cikgu akan pilih titik ni. So, titik ni ialah 0.6, 0.8. Okey. So, kita ada 2 titik lah sekarang ni. So, P selesai. Pilih 2 titik. M tu apa? M masuk formula. So formula ni lah. Okey. Masukkan. So M sama dengan 0.8 tolak 0 per dengan 0.6 tolak 0. Okey. So kamu dapat M nya adalah 1.33. Okey. Tapi kamu baru dapat 2 markah ni. Kamu tak dapat lagi markah ketiga. Okey, markah ketiga ni tak lengkap ni. Kamu kena tulis unit. So unit macam mana nak tahu? So tengok kita buat pengiraan tadi kan. Kecerunan atas ni paksi Y. So paksi Y unit dia apa? Ohm. Bahagi dengan unit bagi paksi X iaitu mm negatif 2. So kamu gabungkan unit itu, maka kita kata jawapan kita adalah 1.33 ohm mm kuasa 2. Okey. So kita dapatlah jawapan kita yang ini. Okey. So kita dapat mm kuasa 2. Okey. So kita dapat. Okey, so mudah saja kamu guna kaedah PMK. P pilih 2 titik, M masuk formula, K kira. Okey, kira kecerunan dan kira apa formula unit dia. Okey, so kita dapat jawapan untuk B ni lagi 3 markah. So far cikgu harap kamu juga dapatlah. Okey. Okey, kemudian kita ke soalan C. Soalan C ni dia soalan sama bagi setiap kali keluar soalan kertas 3 ni bagi soalan nombor 2C, tetapi formulanya berbeza-beza lah bergantung kepada soalan tersebut. Okey, so kita tengok soalan C. Kerintangan P diberi oleh formula P sama dengan K darab M bahagi L. Okey, tapi dia dah bagi tahu kat sini M ni apa? M ni kecerunan graf tadi. Okey, so ingat tak tadi kecerunan graf kita ada 1.33 ohm milimeter kuasa 2. Okey, kemudian nilai K pun dia dah bagi. So dia kata guna formula ni kira P ni dapat apa. So yang ni sebenarnya mudah sangat. Kamu cuma masukkan nilai untuk markah pertama, masukkan nilai K tu ialah 0.786 darab dengan 1.33 bahagi dengan L. So L ni kat mana? L ni tengok balik soalan 2 ni tadi, ayat yang pertama tadi. Okey, soalan ini. Ni. Dia bagi dah ni. Nilai L ni semua wire dia sama, 2 darab 10 kuasa 2 mm. Okey, so 2 darab 10 kuasa 2 mm. Okey. So yang ni tadi pun unit dia milimeter. 0.786 tak ada unit. Okey, yang ni unit dia ohm milimeter kuasa 2. Okey. So apa jawapan akhir untuk soalan ini? Okey. So apa jawapan ini? So kita dapatlah, kamu kira pakai kalkulator So kita akan dapat 5.23 darab 10 kuasa negatif 3. Okey, so tulis balik kat sini 5.23 darab 10 kuasa negatif 3 ohm milimeter. Sebab milimeter kat atas ni potong
dah tinggal ohm, milimeter. So kamu dapat 2 markah. Okey. So itu adalah soalan C. Okay, kita tengok soalan D. So soalan D tanya, apa berlaku kepada kecerunan M kalau wire yang makin pendek kita guna? Okey. So kita tengok balik formula yang dia bagi tadi dalam ni. Kamu gunakan formula yang dia bagi ni untuk trace jawapan dalam soalan D. Okey, so dia kata formula dia P tadi km per L. So kita nak tengok apa? Kita nak tengok kecerunan graf dengan panjang wayar L ni. Okey, so maksudnya M ni kena berada di sebelah Okey. So kamu susun semula formula yang diberi dalam soalan C tadi. Okey, kita tukar. So kita letakkan M kat depan. Okey, km sama dengan PL. So M sama dengan PL per K. Okey, so sekarang ni kamu nampak tak kita nak tengok antara M dengan L. So dia kata kalau dawai itu lebih pendek, maksudnya L ini lebih pendek, maka kat sini juga adalah lebih rendah. Maka kita akan kata kecerunan graf berkurang. Okey, so kecerunan graf berkurang. Tapi baru dapat 1 markah. Okey, markah keduanya apa? Okey, markah keduanya kamu tulislah yang ni. Kalau kamu tunjuk jalan kira ni pun sebenarnya dah dapat markah kedua. Okey, ataupun kita akan kata M berkadar terus dengan L. Okey, so dapat markah kedua. Okey, so kat sini untuk soalan yang macam ni kamu manipulate formula yang diberi. Okey, kemudian kita ke soalan yang terakhir. So sama seperti awal tadi cikgu dah nyatakan apa langkah berjaga-jaga. Mata mesti berserenjang dengan alat pengukuran tu untuk mengelakkan relaks paralaks. Okey, so dekat sini apa alat yang kita gunakan? Okey, so apa alat yang kita gunakan? Kita nak tengok nilai paksi Y tu ialah nilai R. Okey, R ni ialah rintangan. So rintangan ni kita guna apa? Kita tak ada alat untuk mengukur rintangan. So biasanya kita akan kira daripada formula, iaitu R sama dengan V per I. Okey, so V kita guna alatnya voltmeter. Kita dapatkan nilai voltan. Kemudian kita dapatkan nilai arus daripada meter. Barulah kita bahagi kedua-dua nilai, kita dapat nilai R. So kita tulis jawapan kita tadi. Pastikan mata berserenjang dengan skala. Okey, skala ni boleh juga guna perkataan bacaan lah. Bacaan apa? So alat dia bacaan voltmeter dan ammeter. Okey, so yang ni alat dia bagi mengelakkan ralat paralaks. Okey, so kita dah dapat 12 markah bagi soalan nombor 2. Okey. So untuk soalan nombor 3 dengan 4 bagi bahagian B, kamu boleh tengok video cikgu yang seterusnya. Okey, so kita jumpa lagi untuk next video. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk terus mendapat notifikasi bagi video-video yang akan datang. Okey, kita jumpa lagi. Bye.